Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para pelajar yang dimuliakan, hari ini kita meneruskan lagi sesi pembelajaran online kita yang berjudul Unsur Asing dalam bahasa Melayu. Jadi untuk bab ini, di akhir pelajaran nanti, diharapkan pelajar-pelajar dapat mengetahui tentang yang pertama ialah sebab wujudnya unsur asing dalam bahasa Melayu. Yang kedua, jenis bahasa yang dipinjam. Yang ketiga ialah unsur peminjaman bahasa asing. Dan yang keempat, jenis peminjaman. Kemudian yang kelima ialah sumber pinjaman. Inilah yang akan kita bincangkan dalam sesi pengajaran kita pada hari ini, ya. Para pelajar yang dihormati, sebab wujudnya unsur asing dalam bahasa Melayu, yang pertama ialah kekerapan penggunaan bahasa asing menyebabkan perkataan tersebut mudah untuk kita ingati. Yang kedua, perkataan bahasa Melayu tidak dapat menepati semantik bahasa asing. Maksud semantik ini ialah makna. Maksudnya, kalau kita gunakan bahasa biasa, jadi makna tu tidak sampai. Tetapi bila kita gunakan bahasa asing, makna akan lebih mudah kita ingat dan mudah kita tahu apa makna sesuatu perkataan tersebut. Yang ketiga ialah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa moden. Jadi, sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa moden memerlukan kepada kosakata yang banyak. Justru itulah bahasa Melayu terpaksa meminjam unsur-unsur asing. Dan yang keempat iaitu tiada perkataan dalam bahasa Melayu yang sesuai untuk menjelaskan konsep sesuatu benda. Baiklah, kita teruskan lagi kepada jenis bahasa yang dipinjam. Jenis bahasa yang dipinjam, kalau kita mengikut kronologi sejarah sistem perkembangan bahasa Melayu di Nusantara ini, pertama ialah kita mengambil unsur asing dalam Sanskrit. Kemudian Arab, seterusnya Parsi, Jawa, Cina, Tamil, Portugis, Belanda dan Inggeris. Dan unsur-unsur peminjaman ini terus kita ambil sesuai sebagai bahasa Melayu, sebagai bahasa moden. Baiklah, anak para pelajar yang dihormati, kita teruskan lagi kepada unsur peminjaman bahasa asing. Kita dapat lihat dalam 3 aspek. Apa aspek tersebut? Yang pertama iaitu kosakata. Yang kedua, konsonan. Dan yang ketiga ialah imbuhan. Seterusnya kita lihat kepada jenis peminjaman. Misalnya, peminjaman tulen. Misalnya, kita ambil perkataan matematik ataupun bonus. Kalau dulu, matematik ini kita panggil dia sebagai ilmu hisab ataupun ilmu congak. Tetapi sesuai sebagai bahasa Melayu untuk menuju bahasa moden, kita telah ubah kepada matematik. Demikian juga dengan peminjaman kacukan. Misalnya, kasut, boot. Yang ketiga iaitu peminjaman pemberian. Misalnya, kapal selam, kapal terbang. Peminjaman dialek. Misalnya, kita ambil dialek Pulau Pinang, kita ambil dialek Kelantan, kita ambil dialek Terengganu. Kemudian kita jumpa juga peminjaman kuno. Terutamanya peminjaman kuno ini kita ambil dari dalam bahasa Sanskrit. Misalnya bahasa Purnama, ya. Kemudian yang keenam iaitu peminjaman berpindah. Dalam bahasa Melayu kita sebut wakal. Tetapi dalam bahasa Inggeris kita panggil wakal, ya. Perubahan di situ ialah K dan C. Seterusnya kita lihat pula peminjaman bahasa Sanskrit dalam aspek imbuhan. Ya, kita lihat satu persatu. Misalnya awalan. Dalam awalan bahasa Melayu, kita jumpa misalnya Eka, Dwi,
Maha Sua. Eka ini maksudnya ialah satu. Dan contoh perkataan yang pernah kita dengar, yang kita jumpa, iaitu eka bahasa, eka warna. Dwi maksudnya ialah dua. Dwi bahasa, dwi fokus. Maha maksudnya ialah besar. Contoh perkataannya ialah maha guru, maha siswa. Dalam awalan lagi kita jumpa perkataan swa. Swa ini maksudnya ialah sendiri. Maksudnya ialah swasta ataupun dan swadaya. Seterusnya kita lihat pula kepada akhiran. Akhiran kita jumpa yang pernah kita dengar iaitu akhiran man. Kita jumpa perkataan misalnya seniman, budiman. Ya. Kemudian akhiran wan. Misalnya hartawan, usahawan. Kemudian kita jumpa juga perkataan wati. Misalnya peragawati, seniwati. Kemudian dalam akhiran juga kita pernah dengar misalnya nita. Contoh perkataannya bidwa nita, puspa nita. Kemudian peminjaman bahasa Sanskrit kita lihat di segi kosakata. Misalnya kita guna perkataan dalam bidang abstrak, ya. Kita guna agama dan falsafah, penyakit, bunga dan tumbuh-tumbuhan, juga pembelajaran. Kita lihat abstrak. Abstrak ni sesuatu yang sukar untuk kita hitung. Misalnya kita lihat bencana, cinta, gembira. Kalau kita lihat dalam aspek agama dan falsafah, misalnya syurga, agama, bidadari, fikiran kata yang lain. Ya. Misalnya penyakit, demam, selsema, kusta. Kemudian kita ambil dari bidang untuk bunga dan tumbuh-tumbuhan, angsana, cempaka, teratai. Dan yang terakhir iaitu pembelajaran. Misalnya kita ambil kosakata bahasa, bicara, dan guru. Seterusnya peminjaman bahasa Arab dalam aspek kosakata. Misalnya kita jumpa perkataan adat. Ya. Dalam bidang adat misalnya akad, fakir, fitnah. Agama misalnya doa, kiblat, murtad. Benda ataupun kejadian misalnya alam, dunia, jasad. Hukuman iaitu adil, fatwa, hakim. Ilmu misalnya ayat, falsafah, hikayat. Perasaan dan fikiran misalnya akal, iman, hayat. Seterusnya kita lihat lagi peminjaman bahasa Arab. Yang ini imbuhan akhiran. Mengapa kita katakan imbuhan akhiran? Sebab dia berada di bahagian belakang dalam sesuatu perkataan ataupun di bahagian akhir dalam sesuatu perkataan. Misalnya kita jumpa perkataan untuk qariah, ustazah, untuk muslimat, hadirat, untuk abadi, azali, lah untuk lahiriah, jahiliah, in untuk muslimin, hadirin, wi untuk duniawi dan nabawi. Itu adalah sebahagian contoh-contoh, ya. Jadi pelajar boleh rujuk kepada buku-buku untuk melihat contoh-contoh yang lain. Seterusnya kita lihat pula iaitu peminjaman Arab dalam aspek konsonan. Ya. Apa yang dimasukkan konsonan itu ialah sesuatu kata itu udara yang keluar dari paru-paru terhalang. Kalau waka maksudnya udara dari paru-paru tidak dihalang. Jadi contoh-contoh bunyi konsonan itu termasuklah misalnya b, d dan seterusnya selain daripada huruf vokal. Jadi huruf vokal itu misalnya e, i, o, u. Ya, nanti kita akan belajar seterusnya untuk semester 2 nanti. Kita jumpa misalnya perkataan konsonan F untuk fajar, G untuk ghaib, K untuk khabar, Q untuk Quran, Sh untuk syarat, Z untuk zuriat.
Imbuhan ya, imbuhan peminjaman bahasa pasing. Misalnya kita jumpa perkataan awalan bi, bermaksudnya tidak. Jadi contoh-contoh perkataan yang kita jumpa, misalnya biadab, untuk tidak beradab, bi lazim, maksudnya tidak lazim, bi tara, maksudnya tiada tara ataupun tiada tandingnya. Kemudian untuk kosakata pula kita jumpa misalnya kata badam, andam, baju, biryani, destar, gandum. Peminjaman bahasa Indonesia ya, maknanya kita ambil daripada kosakata daripada bahasa Indonesia. Misalnya kita jumpa perkataan adegan, kita jumpa perkataan ayu, kita jumpa perkataan awet. Itu untuk bahasa Jawa. Kalau untuk kosakata bahasa Sunda, kita jumpa perkataan akang, balong, dodoi. Kemudian untuk kosakata bahasa Banjar kita jumpa bini, bisa, belah. Untuk kosakata bahasa Minangkabau ya, kita jumpa perkataan acak, gerai, kelumun. Peminjaman bahasa Cina, ya, kita pinjam terutamanya dalam aspek budaya dan seni. Misalnya, kita guna perkataan Cap Goh Meh, Hari Besar Cina. Kungfu, seni mempertahankan diri. Tanglung, lantera kertas. Kemudian untuk peralatan misalnya, tanglun, ya, untuk lantera kertas, ya, saya jaga baik kembali. Kemudian untuk teko, sejenis coret yang diperbuat daripada tembikar. Kemudian untuk manusia dan panggilan, misalnya perkataan abah untuk ayah ataupun bapa, amoy untuk anak perempuan ataupun gadis. Seterusnya, makanan dan minuman. Sering saja anak-anak pelajar kita sebut kopi O. Sebenarnya kopi O itu adalah asalnya daripada bahasa Cina. Maksud dia air kopi yang tidak bersusu. Kita juga jumpa perkataan samsu, ya, ini sejenis minuman keras, ya, ataupun minuman arak. Kemudian kita jumpa perkataan dalam bidang pakaian dan barangan, gincu, ya. Jadi perkataan gincu ini sebenarnya adalah bahan untuk mewarna bibir. Manakala kita jumpa juga perkataan koyuk, yaitu sejenis penampal berubat. Kemudian untuk peminjaman bahasa Tamil, budaya dan seni, kita jumpa perkataan seloka dan gurindam. Ya, jadi perkataan seloka dan gurindam kita sering saja berjumpa, ya, kalau kita belajar tentang seni kreatif orang-orang Melayu zaman dulu. Jadi sebenarnya itu adalah peminjaman daripada bahasa Tamil. Demikian juga dengan perkataan peralatan, misalnya bedil, katil, pinggan. Untuk manusia dan panggilan pula misalnya bapa, emak, sami. Makanan dan minuman pula misalnya apam, cabai, kari. Manakala lain perkataan yang kita jumpa dalam bahasa Tamil misalnya curi, cuci, cukai. Kemudian peminjaman bahasa Portugis. Maksudnya bila Portugis masuk ke Melaka, ya. Jadi kita orang-orang Melayu juga mengambil banyak juga beberapa perkataan dalam bahasa Portugis. Misalnya kita ambil dalam bidang peralatan. Kita jumpa perkataan baldi, bangku. Untuk manusia dan panggilan misalnya nona, padri. Makanan dan minuman kita jumpa dengan mantega, nanas, keju. Pakaian dan barangan misalnya tuala, kemeja, kebaya. Dan lain-lain perkataan misalnya kita jumpa perkataan armada, palsu, tinta. Seterusnya peminjaman bahasa Belanda. Ya. Misalnya kita jumpa perkataan peralatan. Dalam bidang peralatan, kita jumpa baldi, bangku. Untuk manusia dan panggilan nona, padri. Untuk makanan dan minuman, kita jumpa dengan perkataan mentega, nanas, keju. Pakaian dan barangan, misalnya kita jumpa dengan perkataan tuala, kemeja, kebaya. Manakala perkataan lain misalnya armada, palsu,
dan tinta. Seterusnya kita lihat pula peminjaman bahasa Inggeris dalam aspek konsonan. Misalnya, kita jumpa perkataan the. Perkataan untuk flora, ya, untuk flora dan fauna. V untuk vaksin, video. Kemudian X untuk xenon, xylophone. Kemudian untuk gugus konsonan. Apa maksud dia gugus konsonan? Maksud gugus konsonan iaitu dua fonem yang bersifat konsonan hadir bersama. Ya. Jadi kita jumpa perkataan BL, BR, FR, GR dan seterusnya lah. Ya. Kemudian perkataan yang hadir di tengah kata, misalnya kita jumpa perkataan BR, DR. Kemudian kita jumpa hadir di akhir kata, misalnya HM, KS. Ingat, yang paling penting ialah dua-dua mesti gugus konsonan, bukannya gugus vokal. Ya. Baiklah, kita teruskan lagi kepada konsonan rangkap. Kita lihat kedudukan konsonan rangkap. Ya, misalnya untuk awal kata ST, kita jumpa perkataan struktur. Tengah kata kita jumpa KS. Kita jumpa perkataan ekspor. Untuk akhir kata kita jumpa perkataan NK di belakang. N dengan K itu dua-dua adalah huruf konsonan. Jadi kita jumpa perkataan bank. Demikian juga dengan KS, iaitu kompleks. Dua-dua K dengan S itu ialah huruf konsonan. Kemudian RD, kita jumpa perkataan standard. Perhatikan di belakang dia itu RD, juga ialah huruf konsonan. Seterusnya peminjaman konsonan ya dalam aspek vokal rangkap. Apa maksud rangkap? Iaitu bunyi huruf vokal. Udara yang dalam paru-paru kita keluar melalui rongga mulut tanpa halangan. Itu kita sebut dengan huruf vokal. Apa dia huruf vokalnya? A, E, I, O, U. Ingat pelajar ya. Jadi dengan perkataan vokal itu, misalnya kita jumpa perkataan yang bereretan. Misalnya kita sebut Aedes. Asalnya ialah AE. Ya. Aerobik. Asal katanya ialah aerobik. Ya. Iodine. Asal katanya IO. OU misalnya output. Ya. Kemudian kita lihat pula dalam aspek tengah kata. Ya. Choline. Ya. EO. Kemudian kita jumpa feudal. Kemudian kita berjumpa koordinat. Ya. Dan akhir sekali kita jumpa perkataan EA. Perhatikan di bahagian kata kita jumpa perkataan konsonan. Misalnya kornea, urea. Demikian juga IO. Kita jumpa audio, radio. Kemudian kita berjumpa perkataan OA. Misalnya OA ya, potoza. Ya. Okey, Selanjutnya untuk peminjaman imbuhan. Ini biasa bila kita baca surat khabar, majalah dan seumpamanya, kita akan jumpa perkataan anti. Jadi anti ini untuk pelajar-pelajar yang dah hormati semua, maksudnya ialah menentang. Jadi perkataan yang kita jumpa misalnya anti penjajah, anti sosial, mikro. Ya, mikro ini maksudnya halus ataupun kecil. Ya, pelajar-pelajar ekonomi dia akan pernah mendengar misalnya mikroekonomi. Pelajar-pelajar dalam bidang sains dia biasa mendengar mikroskop. Multi ini maksud dia kepelbagaian. Maksudnya multi bangsa, maknanya bangsa yang pelbagai. Juga multimedia. Ya. Sub maksudnya ialah sebahagian. Jadi kita akan berjumpa subtajuk ataupun subsection. Untuk mono pula kita jumpa perkataan satu. Misalnya kita berjumpa perkataan monolog. Ataupun kita jumpa perkataan monoton. Apa maksud monolog? Monolog ni ialah percakapan. Ya. Percakapan di antara watak A dengan watak B. Itu kita panggil monolog. Okey, kita teruskan lagi kepada imbuhan akhiran untuk bahasa Inggeris. Asalnya bahasa Inggeris, dia jadi
bahasa Melayu, ya. Misalnya kita jumpa perkataan AL, ya. Kemudian grafi kita ubah kepada grafi, ubah kepada bahasa Melayu. Ik, ya. Kemudian ism, kita ubah kepada bahasa Melayu menjadi ism. Logi kita ubah kepada bahasa Melayu kepada logi. Maksudnya ada kaedah-kaedah yang tertentu. Nah, misalnya kita jumpa perkataan cinca, ya. Kemudian kita jumpa perkataan cinca tadi kita jumpa perkataan bukan cinca tu, maksudnya clinical, maksudnya klinikal dalam bahasa Melayu. Fotografi maksud dia fotografi. Demokratik kepada bahasa Melayu dia menjadi kita dengar demokratik. Ya. Idealism dia dalam bahasa Melayu kita jumpa perkataan idealism. Biology dalam bahasa Melayu kita jumpa biology. Baiklah, anak pelajar, kita teruskan lagi kepada peminjaman kosakata. Jadi peminjaman kosakata yang kita jumpa misalnya ice cream, audit, automatik, basikal, fashion, gelas, geran, teknologi, vacuum, zip, zoo, zinc. Jadi peminjaman untuk simpulan bahasa, misalnya beban kerja, asalnya daripada bahasa Inggeris, workload. Bulan madu, honeymoon. Bawah tanah, underground. Hitam putih, black and white. Dan ulat buku. Sebenarnya ulat buku itu asal kata dalam bahasa Inggeris. Kita panggil bookworm. Ya. Hari ini kita dah banyak kosakata yang kita jumpa, kita anggap sebenarnya bahasa Melayu. Tetapi hakikatnya adalah unsur peminjaman daripada bahasa asing. Ya, seterusnya. Okey, sekarang ini kita sesi untuk latihan. Ya, okey, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar tadi, kita cuba lihat apakah ilmu kita itu sudah masuk. Tapi kalau kita salah, jangan bimbang. Kita dengar rakaman ini berulang-ulang kali, kemudian kita bacalah dalam buku-buku dan rujuklah ataupun bertanya guru-guru kita, ya. Misalnya soalan yang pertama. Soalan yang pertama, yang manakah unsur bahasa Sanskrit yang tidak diserap masuk ke dalam bahasa Melayu? A. Kosakata, B. Sintaksis, C. Morfologi, D. Ialah bunyi bahasa. Jadi, apa jawapan dia? Tadi kita jawab kan? Kosakata, sintaksis, morfologi. Ada, ya? Okey? Cuba perhatikan kembali. Jadi jawapan dia? Yang mana? Kosakata ada, sintaksis pun kita ambil juga, ya. Morfologi pun kita ambil juga. Jadi itu bunyi bahasa, ya. Okey, kita teruskan lagi. Itu saja, ya. Jadi cikgu harap kita dah dengar sepintas lalu berkaitan dengan unsur peminjaman. Jadi unsur peminjaman ini sebenarnya banyak memberi manfaat kepada bahasa Melayu. Kalau kita tidak meminjam bahasa Melayu lambat laun, bahasa Melayu kita akan menjadi sedikit kosakata. Bila sedikit, bahasa Melayu untuk menjadi sebagai bahasa moden itu tidak mampu. Sebagai bahasa moden, kita memerlukan saling terjemah di antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Misalnya kita mahu terjemah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, bahasa Arab pada bahasa Melayu, dan begitulah seterusnya. Jadi cikgu harap jangan lepaskan peluang, baca buku, dengar rakaman ini berulang-ulang kali, buat latihan dan jangan berputus asa. Terus berusaha. InsyaAllah kejayaan itu milik kita. Jadi kita berdoa dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, permudahkanlah segala usaha kami, ya Allah. Permudahkanlah segala hafalan kami, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin.